Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, what is on the news today? Jadi hari ini saya Muhammad Daniel bin Syarihan akan membentangkan mengenai sebuah tajuk, iaitu kebaikan dan juga keburukan rawatan IVF. Jadi apa itu IVF? IVF ini merupakan sebuah singkatan kepada In Vitro Fertilization, ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil bayi tabung uji. Jadi kaedah rawatan IVF ni adalah satu kaedah rawatan yang terkenal sangat di Malaysia, terutama sekali pada zaman kini. Seperti yang kita tahu, setiap perkara di dunia ini terdapat kelebihan dan juga keburukannya tersendiri. Sama juga seperti IVF. IVF juga ada kelebihan dan juga keburukannya tersendiri. Tanpa melengahkan masa, saya akan bincangkan mengenai kelebihan-kelebihan IVF. Jadi, apakah kelebihan-kelebihan melakukan rawatan IVF ini? Pertama sekali, rawatan IVF ini adalah satu kaedah untuk membantu pasangan-pasangan yang telah berkahwin untuk menimang cahaya mata sekiranya pasangan wanita tersebut tidak dapat melahirkan bayi ataupun hamil secara semula jadi. Yang kedua pula, melalui statistik ataupun kajian yang telah dilakukan di masa lepas, kebanyakan kanak-kanak yang dilahirkan melalui proses IVF ini tidak mengalami sebarang masalah kesihatan untuk jangka yang panjang. Kemudian, kita akan bincangkan mengenai keburukan-keburukan untuk melakukan rawatan IVF ini. Seperti yang kita tahu, walaupun kaedah rawatan IVF ini telah melahirkan beribu-ribu bayi di serata dunia, kaedah rawatan IVF ini juga mungkin akan meningkatkan risiko sesetengah komplikasi untuk berlaku. Jadi, antara komplikasi yang boleh berlaku sepanjang proses kaedah rawatan IVF ini berlangsung adalah seperti kehamilan di luar rahim. Jadi, masalah kehamilan di luar rahim ini boleh menyebabkan pendarahan yang boleh mengancam nyawa dan ianya memerlukan rawatan yang sangat segera. Selain itu juga, pasangan wanita yang memilih untuk melakukan kaedah rawatan IVF ini akan berdepan dengan sedikit kesan sampingan yang disebabkan oleh ubat-ubatan yang diambil sepanjang proses kaedah rawatan IVF ini berlangsung. Uji bayi tabung pertama kali dilakukan oleh ahli embryologi Binasama pada tahun 1878. Prosedur ini ia dilakukan pada haiwan Arnab. Saya mencatat bahawa pembelahan sel terjadi setelah sperma ditambahkan ke sel telur. Pada tahun 1934, Gregory and Ernst juga mencuba fertilasi in vitro dengan Arnab. Mereka mengklaim telah menghasilkan kehamilan pertama yang sukses menggunakan IVF, tetapi analisis ujian mereka kemudian menunjukkan bahawa pembuahan mereka secara teknis terjadi in vivo atau di dalam tubuh daripada in vitro. Tonggak sejarah bayi tabung berikutnya adalah pada tahun 1951, ketika dua ilmuwan yang bekerja secara independen, Colin Russell di Australia dan Minchwe di Amerika, menunjukkan bahawa spermatozoa perlu matang melalui tahap-tahap tertentu sebelum mereka mengembangkan kapasitas untuk membuahi. 1958, Chang berhasil menggunakan metode IVF untuk menghamili seekor anak. Kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan teknik IVF yang sukses dengan embrio manusia. Dalam sejarahnya, bayi tabung pertama kali dilakukan oleh pasangan Leslie dan Peter Brown pada tahun 1977 dan melahirkan bayi pertama bernama Louis Brown pada tanggal 25 Julai 1978 di Manchester. Sejak kelahiran Louis Brown, lebih dari 3 juta bayi telah lahir sebagai hasil dari IVF dan teknologi reproduksi bantuan lainnya dan tekniknya juga telah meningkat. Saya akan menerangkan prosedur IVF dan pandangan Islam. Prosedur pertama adalah konsultasi bersama doktor. Peringkat pertama di dalam mendapatkan rawatan kesuburan adalah sesi konsultasi bersama doktor pakar. Di antara perkara yang memerlukan pandangan syariah adalah pertemuan antara pesakit dan doktor yang berlawanan jenis, dan juga rahsia keaiban pasangan kepada orang ketiga, iaitu doktor. Hukum asal bagi dua perkara di atas
adalah haram, tetapi diharuskan ketika situasi tiada doktor perempuan yang berkelayakan melakukan rawatan tersebut. Hukum ini merujuk kepada pandangan jumhur ulama yang mewakili keempat mazhab terbesar dalam Islam yang berpegang bahawa harus membuka aurat kepada orang yang berlawanan jenis atas tujuan perubatan. Hukum menentu rahsia. Dalam kes ini, tanggungjawab dalam merahsiakan sangat besar dipikul oleh seseorang doktor. Tetapi panduan itu boleh digunakan di dalam kes yang membabitkan isteri atau suami yang memberitahu masalah kesihatan atau rahsia pasangan kepada doktor. Itu dibenarkan untuk menceritakan perkara tersebut atas dasar untuk mengetahui kaedah rawatan yang dijalankan oleh doktor. Prosedur kedua, rangsangan ubat. Prosedur ini membabitkan penggunaan beberapa jenis ubat untuk merangsang penghasilan ovum pesakit wanita. Melakukan prosedur ini, perkara yang memerlukan pandangan syariah ialah persoalan hukum penggunaan ubat rawatan kesuburan yang tidak halal sekiranya ada hukum adanya makanan haram di dalam ubat tersebut. Prosedur ketiga ialah pengutipan ovum. Proses ini adalah pengambilan ovum daripada faraj perempuan yang dilakukan dalam keadaan pesakit sepenuhnya sedar. Prosedur seterusnya ialah pengumpulan sperma lelaki. Kebiasaannya ketidaksuburan mungkin berpunca daripada suami. Maka ujian darah ataupun pemeriksaan imbasan testis dilakukan untuk mengumpulkan sperma selain daripada wanita. Ketidaksuburan juga boleh berpunca daripada lelaki. Setelah mendapatkan ovum dan sperma, kita masuk ke proses yang kelima, iaitu pencantuman. Proses rangsangan antara ovum dengan sperma dilakukan di dalam makmal. Kita akan beralih ke proses seterusnya, di mana pemindahan embrio ke dalam rahim dan pembekuan embrio. Embrio yang berjaya berkembang sehingga 2 hingga 8 sel akan dipilih dan dimasukkan ke dalam rahim seorang isteri. Saya akan menyambung tentang apa yang berlaku selepas proses IVF. Seperti mana kita tahu, proses IVF ialah penyuntikan embrio yang telah disenyawakan di luar tabung uji yang kemudian disuntik ke dalam rahim si ibu. Jadi persoalannya, selepas itu apa yang berlaku? Untuk terangkan, IVF ini hanyalah satu cara pengandungan yang lain. Bayi yang tercipta di dalam rahim ibu tersebut hanyalah salah satu bayi yang biasa yang kita jumpa di dalam hidupan seharian. Maka prosesnya hanya sama sahaja seperti mana ibu kandungan yang biasa. Cuma dengan syarat si ibu mestilah laporkan keadaannya seperti fizikal ataupun mental, keadaan fizikal dan mentalnya kepada si doktor bagi tujuan pemantauan. Ini kerana untuk memastikan bahawa embrio yang dipindahkan ke dalam rahim ibu berjaya ditempelkan ke dinding rahim tersebut. Jika tidak berjaya, pasangan suami isteri tersebut boleh sahaja mengulangi prosedur IVF. Tiada masalah. Jika ia berjaya, kehidupan mereka boleh berlangsung secara biasa seperti mana ia hanyalah lagi satu ibu kandungan dengan bayi kandungannya. Tiada masalah komplikasi. Tetapi dengan syarat bahawa ibu tersebut mestilah melaporkan kepada doktor tentang kondisi si bayi dan si ibu kepada doktor untuk tujuan tinjauan, pemantauan, bimbingan bagi mengelakkan apa-apa komplikasi yang mampu berlaku. Dan lebih-lebih lagi, si ibu mestilah menjaga dirinya supaya tidak berlaku apa-apa tekanan yang terlalu teruk yang boleh
mengakibatkan komplikasi-komplikasi tersebut berlaku.